Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini, kita bersiaran dari Laman Nanas, Maeb, Serdang. Agrotech minggu ini akan memaparkan inovasi jus nanas, usahawan lembu hybrid dan juga pusat memproses makanan yang terletak di Rengit, Johor. Semuanya hanya di Agrotech. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia sentiasa memberi galakan kepada para pengusaha untuk menghasilkan produk inovasi. Justru, syarikat Nanas Merbuk Enterprise telah memperkenalkan jus nanas bagi merealisasikan impian. Projek pembangunan usahawan dan perkhidmatan Kedah adalah untuk mencetus, membantu dan menggalakkan pembangunan industri kecil dan sederhana IKS melalui Taman IKS yang bersepadu di wilayah Kedah. Selain itu, pelaksanaan ke arah pewujudan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera MPPB merupakan agenda utama di bawah projek pembangunan usahawan dan perkhidmatan Kedah di mana ianya sejajar dengan kehendak misi nasional 2006-2020. Kelang ni beroperasi 2 tahun, baru 2 tahun sajalah. Jadi tahun pertama ni kita habis masa dengan R&D produk. Bila R&D, lepas itu dah okey, tahun kedua tu baru kita start buat produk. Produk yang dihasilkan di Kelang ni adalah yang pertama sekali jus nanas, kodel nanas, lepas tu puree nanas, lepas tu dried fruit yang nanas punya, dan kita buat jelly nanas juga. Dengan teknologi yang dipanggil pemprosesan minimum, maka buah nanas yang telah dihiris masih boleh kekal segar untuk tempoh 2 minggu. Proses minimum bermakna nanas perlu dikupas dan dipotong. Buah nanas yang digunakan bagi pemprosesan minimum ini perlu dipilih mengikut kematangan yang ditetapkan bagi kombinasi rasa selain ketahanan semasa menyimpan. Mesin ni saya beli 2 tahun yang lalu lah. Sebelum ni saya guna mesin lain yang semi auto. Yang ni boleh kata fully auto lah. Kemampuan dia laju. Dia 1 minit 60 biji kita boleh kupas. 1 jam 3,600 biji. Kalau 1 hari 8 jam 28,000 biji. Itu 1 shift. Kalau 2 shift maknanya 56,000 biji. 1 hari 2 shift. Dia kemampuan dia laju. Dan dia kelebihan dia boleh buang isi dia dan kulit dia boleh ambil lagi isi di kulit dia. Dia dapatkan kita punya isi banyak daripada yang mesin-mesin yang lain lah. Nanas MD2 adalah antara varieti nanas yang paling sesuai dibuat proses minimum kerana ia memberikan rasa manis, tidak lidas dan lebih baik aromanya. Penyediaan nanas melalui kaedah ini melibatkan beberapa langkah. Ia bagi memastikan produk akhir berkualiti serta mempunyai tahap ketahanan dan selamat dimakan. Kaedah dalam pengendalian yang tidak cermat dan tidak bersih semasa proses penyediaan seperti membuang kulit dan memotong boleh menyebabkan pencemaran bakteria berbahaya. Thermo Heat Extender atau THE merupakan mesin yang terdapat di kilang nanas Merbuk Gurun. Proses memasak jus dengan menggunakan aliran wap panas bagi memastikan jus yang terhasil tidak hangit dan jus tersebut kekal pada suhu yang ditetapkan. Suhu akan sentiasa diawasi dari masa ke masa agar kualiti jus yang terhasil terjamin mutunya. Pak Abu adalah seorang yang bermotivasi tinggi. Beliau juga adalah seorang yang menangkah hadapan dan juga pandai merebut peluang dengan memberi nilai tambah kepada kualiti kepada hasil buah yang dihasilkan di kebunnya.
Beliau mula berjinak-jinak dengan tanaman nanas ni pada 2005 dengan keluasan 150 ekar dan kemudian beliau kembangkan kepada industri giliran nanas yang beroperasi di kilang nanas Merbuk, di Sungai Petani dan juga di Gurun. Barisan pengeluaran pengisi cecair automatik terdiri daripada mesin pengisian cecair linear dan mesin penutup automatik sepenuhnya. Terdapat sambungan rangkaian antara pelbagai peranti pembungkusan. Ia boleh digunakan bukan sahaja dalam operasi yang berdiri sendiri, tetapi juga dalam penggunaan yang fleksibel dengan peranti lain. Barisan pengisi mempunyai ciri-ciri sedemikian. Barisan pengeluaran pengisian cecair automatik mempunyai sistem kawalan program PLC pintar, kecekapan yang tinggi dan setiap data pengisian mempunyai kawalan komponen yang berasingan. Dengan ini, dapat memastikan ketepatan pengisian cecair automatik mengisi barisan pengeluaran. LTNM mempunyai satu bentuk program bantuan IAT yang dikenali sebagai Change Upgrade Product ataupun kita namakan sebagai CAP. Di mana di bawah CAP ini kita memberi kepada pengusaha-pengusaha IT untuk bantuan-bantuan seperti menaik taraf premis. Yang keduanya kita beri bantuan seperti kajian nutrisi produk, seterusnya pelabelan dan pembungkusan. Kita juga turut memberikan kursus-kursus IAT untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran kepada pengusaha-pengusaha IAT ini. Dengan menggunakan label, pengeluar produk boleh meyakinkan pengguna bahawa produk mereka berkualiti. Pengguna yang ingin membeli produk berkenaan pasti tertarik dan yakin untuk membelinya. Secara tidak langsung, ini mendatangkan faedah kepada pengeluar produk. Dengan penggunaan logo halal yang diperolehi daripada JAKIM, boleh menarik pengguna yang beragama Islam membeli produk mereka tanpa ragu-ragu. Selain itu, label produk yang dilekatkan juga mengandungi maklumat mengenai kandungan bahan. Ini membolehkan pengguna membezakan kandungan sesuatu produk. Buat masa sekarang ni pengeluaran dia taklah tinggi sebab kita baru 2 tahun beroperasi. Tahun pertama R&D produk, tahun kedua baru kita buat pemasaran. Jadi pengeluaran dia buat masa sekarang dalam 5,000 botol contohnya untuk jus. Tapi mesin kita berkemampuan sehingga 30,000 botol. Pembungkusan merupakan satu elemen penting bagi suatu produk yang dipasarkan dalam menjamin keselamatan produk. Kaedah pembungkusan juga menggambarkan kualiti produk dan identiti syarikat yang mengeluarkan produk. Kaedah pembungkusan produk merangkumi bagaimana produk dibungkus, bahan yang digunakan dalam pembungkusan dan ciri-ciri spesifikasi pembungkusan. Saya berharap saya dapat sambil-sambil membantu penduduk di sini untuk tumpang bekerja. Dan yang keduanya, saya mengharapkan saya dapat menyelesaikan masalah lambakan buah kebun di sini. Jadi bila berlaku lambakan, harga akan jatuh. Saya harap kilang ni menyelamatkan penduduk-penduduk pekebun-kebun di sini. Diharapkan jus nenas yang telah diperkenalkan dapat memenuhi cita rasa dan juga selera orang ramai. Sistem pengeluaran lembu Naim Beef adalah untuk mewujudkan lembu pedaging yang berkualiti tinggi. Saksikan paparannya selepas ini. Naim Beef adalah satu sistem pengeluaran lembu pedaging yang mendapat akreditasi berasaskan kepada penggunaan induk kacukan Charolais generasi F2 dan F3. Keperluan minimum ini adalah asas kepada mencapai tahap pelawaian kualiti yang ditetapkan, dipelihara secara kelompok semi-intensif bagi tujuan pembiakan secara tertutup. Matlamatnya adalah untuk menghasilkan daging yang halal, berkualiti, bersih dan suci selaras dengan konsep bertani satu ibadah.
Projek bermula pada tahun 1996 dengan stok permulaan 2 ekor induk baka keke kecukan. Ternakan dibiakkan secara permanian beradas oleh pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Kelantan. Baka jantan yang digunakan adalah dari semen beku yang dibeli dari luar negara. Ini kerana kualiti jantan yang menghasilkan semen yang dibeli telah disahkan berkualiti dari segi pertimbesaran dan bebas dari semua penyakit. Kini, Encik Muhammad mempunyai lebih dari 23 ekor induk bergenetik tinggi. Kepakaran JPV dalam pembiakan memberi kelebihan untuk menghasilkan lebih dari 24 ekor anak lembu hybrid sebulan secara purata. Encik Muhammad bercadang ingin meningkatkan populasi lembunya di ladang sebanyak 60 ekor menjelang tahun 2020. Saya ni daripada dulu sampai sekarang penternak lembu ni kan daripada keluarga saya pun ramai ternak lembu. Bakal lembu yang ada kat kanan saya ni macam-macam. Ada yang Charolais, ada yang Mega, ada yang Limousine. Jadi buat masa sekarang ni saya nak cuba kaji yang mana lebih baik. Dari segi pemakanan, ternakan meragut di kawasan yang terhad. Makanan tambahan seperti dedak, garam dan bokashi diberi mengikut keperluan. Rumput minyak ada ditanam oleh Encik Muhammad bagi tujuan potong angkut dan diberi makan kepada ternakan yang berada di kandang. Selain itu, Encik Muhammad juga membeli jerami padi kering untuk kegunaan sendiri dan juga untuk jualan kepada penternak di sekitarnya. Encik Muhammad juga menggunakan efektif mikrob atau EM yang disembur di dalam kandang bagi mengurangkan bau serta boleh menghasilkan tinja ternakan ini sesuai dijadikan sebagai baja untuk tanaman. Bagi kawasan kandang yang bersimen, pam air digunakan untuk menyedut air dari telaga tiup untuk membuang tinja dan dialirkan ke kawasan padang ragut sebagai baja kepada rumput. Tujuan sistem Naim Beef ialah untuk mengeluarkan lembu hybrid jenama Kelantan melalui sistem peternakan secara breedlot yang sebenarnya merupakan perancangan jangka panjang daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Kelantan dalam usaha menjenamakan sistem pengeluaran baka lembu kacukan beridentitikan masyarakat penternak Negeri Kelantan yang boleh dikomersialkan dengan ciri-ciri menarik seperti pengeluaran daging yang tinggi mutu serta lembu yang jinak dan mudah menyesuaikan dengan persekitaran dengan induk yang sifat keibuan yang baik. Induk-induk ini juga sesuai untuk dikacukkan dengan simen-simen dari mana-mana baka sekalipun. Dan anak yang dilahirkan tetap mempunyai otot-otot berganda dengan kadar kelahiran yang baik dan kadar kesulitan semasa melahirkan adalah sangat rendah. Setiap ternakan dewasa dicucuk hidung dan diikat dengan tali bagi tujuan kawalan pergerakan ternakan. Bagi Encik Amin, beliau akan memotong rumput minyak yang ditanam berhampiran dengan rumahnya bagi tujuan potong angkut dan diberi makan kepada ternakan yang berada di kandang. Pada masa tertentu, ternakan dibawa keluar untuk meragut rumput dan dimandikan. Hasilnya, ternakan bertambah jinak dari keibuan yang bagus dan senang dikawal. Saya menjalankan sistem yang mudah. Macam lembu, saya bagi pupuk dalam 70% pupuk. Makanan tambahan tidak. Saya datang ke JPV dan isi borang untuk menyertai skim peternakan Naim Beef. Pegawai Jabatan JPV datang ke kandang saya dan buat pemeriksaan sebagai peternak Naim Beef. Dan saya didapati telah memenuhi semua ciri-ciri yang diperlukan untuk menyertai dan diiktiraf sebagai peternak Naim Beef. Peranan Jabatan Perkhidmatan Veteriner kita adalah untuk memastikan bahawa ternakan peternak kita ni berada dalam keadaan baik, sihat
daripada penyakit, terutama penyakit yang berjangkit lah, seperti FMD, penyakit kuku dan mulut, penyakit tapak lembu, dia panggil HS lah. Selebihnya kita mengadakan kawalan parasit lah, seperti cacing dan juga kutu lah. Jadi daripada semua program yang kita buat tu, sebenarnya kita ingin mewujudkan satu ternakan yang sihat, bebas daripada penyakit untuk menghasilkan kualiti daging yang baik, sihat, suci dan halal untuk dimakan. Halo Cik Amin, kita datang hari ini untuk pasang chip sebab lembu ni sudah boleh didaftarkan untuk kita sebagai lembu program Naim Beef lah. Jadi kita nak pasang chip lah hari ni. Boleh? Boleh. Kita akan pasang biasanya umur setahun lebih lah. Kita akan pasang chip untuk sebagai tanda pengenalan yang menyertai lembu program Naim Beef. Setelah kita pasang chip nanti, lembu ni kita boleh jejak lah. Walaupun ke mana dia pergi semua sekali, kita dapat tahulah melalui chip ni. Kita boleh scan walaupun lembu ni telah dijual ke apa semua sekali pun kita akan dapat tahu lagi lah. Okey, sebab itulah kita pasang chip daripada awal-awal. Lembu Cik Amin sudah berapa ekor kita pasang chip? Sekarang ni 6 ekor. 6 ekor. Ni yang ketujuh ya? Ini yang ketujuh. Ni yang ketujuh. Biasanya kita akan pasang chip di sebelah kanan. Bahu sebelah kanan. Istimewanya peternak yang menyertai skim Naim Beef ni adalah mereka berpeluang berhubungan dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina dengan lebih rapat. Jadi mereka berpeluang mendapat khidmat bimbingan dan runding cara secara berterusan. Sistem Naim Beef akan memberi tumpuan kepada mentransformasi bidang peternakan lembu kacukan yang diamalkan secara kecil dan sederhana oleh penternak-penternak di negeri Kelantan kepada kaedah yang boleh disesuaikan dengan keperluan masa hadapan tanpa mengenepikan aspek-aspek keunikan amalan sedia ada yang boleh memberi nilai tambah kepada pembangunan industri ternakan. Sistem peternakan Naim Beef ini juga diharap menjadi perangsang kepada pertumbuhan industri pedaging semi-komersial dan kecilan negeri Kelantan supaya lebih berdaya saing serta bersepadu. Memang kita bekerjasama dengan JPW sebab kita sebagai seorang peternak, kalau tak ada JPW siapa dia kita? Tu ya. Seolah-olahnya nadilah kepada peternak JPW. Dengan adanya Naim Beef, diharapkan negeri Kelantan dapat muncul sebagai pengeluar utama baka lembu kacukan yang berkualiti tinggi. Pusat Memproses Makanan Fama atau PMMF yang terletak di Rengit, Johor mula membeli dan memproses bekalan Rozel yang dijenamakan di bawah penjenamaan Agromas. Saksikan paparannya selepas ini. Pusat Memproses Makanan Fama PMMF Rengit menawarkan pelbagai perkhidmatan berangkumi keseluruhan rantaian pengeluaran daripada pencarian sumber dan pemerolehan bahan mentah kepada pemasaran produk yang dikeluarkan. Pusat di Rengit Johor ini yang mempunyai 30 orang pekerja gigih dalam menyediakan bantuan kepada perusahaan kecil sederhana PKS yang menghadapi kesulitan terutamanya dalam bidang pembungkusan, pemasaran dan pemerolehan pensijilan ISO dan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pusat Memproses Makanan Fama Rengit. Kepada semua peserta, hari ini saya akan menerangkan bagaimana proses. Pusat tersebut juga merupakan hub pemprosesan produk berasaskan Rozel. Kini, 22 PKS berjaya mengeluarkan dan memasarkan produk mereka dengan menggunakan kemudahan penghilangan di PMMF yang diperakui sepenuhnya. So saya minta tuan-tuan dan puan-puan asingkan pada mana-mana Rozel saya dah terangkan tadi. Dalam Pusat Bimbingan Usahawan ini, kita ada dua kategori. Satu yang dipanggil Puspro, iaitu Pusat Persediaan Produk. Kita ada lebih kurang 8 Puspro di seluruh negara di mana usahawan menggunakan premis-premis fama untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti pengeluaran. Manakala pusat memproses makanan kita yang sekarang ni berada di Rengit, fungsinya agak lebih meluas lagi, di mana dia juga sebagai pusat pemprosesan
dan juga pusat bimbingan. Pusat pemprosesan ini adalah dia menjalankan aktiviti-aktiviti menghasilkan produk-produk. Sebagai contohnya serikaya madu, Rozel, belimbing, minuman, RTD dan sebagainya. Ini supaya peranan dia adalah kita merangkum kepada end-to-end solution. Dan juga pusat memproses kita di Ringgit juga berperanan membantu usahawan-usahawan yang dalam kategori permulaan tadi untuk kita bagi latihan kepada mereka bagaimanakah proses untuk mendapat persijilan mesti, bagaimanakah proses untuk mendapatkan persijilan halal supaya mereka dapat untuk membina pusat pemprosesan mereka yang dapat memenuhi kedua-dua aspek ini. Kerana dalam alam perniagaan pada masa kini, sama ada di dalam ataupun di luar negara, persijilan inilah merupakan perkara yang amat penting untuk usahawan itu bergerak ke hadapan lagi. Kerana standard semakin tinggi. Kalau dahulu mencukupi dengan ada GMP sahaja. Tapi sekarang kebanyakan daripada negara mengkehendaki bahawa sebarang produk yang nak dieksport mesti mempunyai HACCP. Jadi inilah merupakan di antara peranan kita bagi membantu usahawan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Cerita kejayaan yang ada hari ini termasuk kisah syarikat pengeksport Rozel Segar Beku. Aslah Hibiscus Sendirian Berhad, perusahaan milik Encik Rizwan Nizar, memulakan operasi pada tahun 2006 dengan modal berbayar hanya sebanyak RM20,000. Setahun kemudian, jualan Aslah melebihi RM500,000. Latar belakang Encik Rizwan dalam bidang pemasaran makanan membolehkannya melihat potensi Rozel Beku. Selepas mendapati adanya jurang dalam pasaran, beliau membuat kajian lanjut dan berjaya mendapat kontrak di luar negara bagi produk tersebut. Pada tahun 2012, kami telah cuba mengadakan hubungan kerjasama bersama dengan pihak Kementerian Pertanian, iaitu melalui beberapa agensi, iaitu pihak Fama dan juga Jabatan Pertanian secara khususnya. Dan melalui program tersebut, program tanaman Rozel di Batu Pahat telah dijalankan bersama dengan MOA Malaysia sebagai salah satu projek di bawah skim projek kluster herba Malaysia. Susulan itu, Puspro membantunya mendapatkan bahan mentah daripada peladang tempatan, menyediakan produk untuk pembekuan, pembungkusan dan juga kemudahan bilik sejuk. Rozel Beku tersebut dieksport ke Australia. Di sana, Rozel tersebut seterusnya diproses menjadi produk makanan sebelum dieksport ke 16 negara lain. Antara perancangan masa hadapan Aslah adalah untuk menambah bekalan ke negara lain dan mengeluarkan produk berasaskan Rozel yang lain. Fama, setiap bunga walaupun sedikit yang kita tuai, banyak yang kita tuai, dia tetap akan mengambil, dan juga penghantaran bakul dan pengambilan Rozel itu memang tepat pada masa lah. Jadi kita tidak ada masalah macam bunga layu, bunga rosak dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ni pihak Fama pun dengan pihak penanam, alhamdulillah kami memang sentiasa bekerjasama dengan baiklah. Salah satu yang paling senang untuk gunakan ialah menggunakan 40. Mula-mula kita masukkan gel ke dalam lubang ni, selepas tu masukkan pokok dan lepas tu tekan saja. Nampak? Tengok. Berapa senang. Berapa lama jangka hayat gel yang kita gunakan untuk pokok ni? Sebelum kita buat penanaman Rozel di ladang kita, mereka mengajar kita tentang berkhusus tentang cara penanaman Rozel daripada peringkat pemilihan benih, biji benih dia, dan kemudiannya dia mengajar kami tentang cara penggredan, macam mana cara nak proses, pembersihan, kualiti yang bagaimana. Selain itu, saya juga dapat belajar bagaimana pemprosesan hasilan hiliran daripada Rozel, termasuk membuat jam, membuat jus dan juga produk-produk hiliran yang berasaskan Rozel.
Kepakaran dan pengalaman yang dimiliki adalah satu aset penting untuk memulakan sesuatu bidang pemasaran. Program ini akan melengkapkan diri usahawan dengan kepakaran dan pengetahuan bagi meningkatkan tahap profesionalisme usahawan dalam bidang pemasaran. JAKIM juga telah bersetuju untuk melantik Fama menjadi agensi pembimbing halal. Pegawai-pegawai Fama kini diberikan latihan menjadi pegawai yang boleh membuat pentauliahan sijil halal. Pelantikan Fama sebagai agensi pembimbing halal ini, kita akan gunakan kemudahan-kemudahan kilang kita seperti di Rengit dan sebagainya untuk kita membantu para usahawan kita. So kalau kita dapat bantu usahawan kita ini, saya yakin bahawa produk mereka ini dapat kita tembusi di pasaran-pasaran yang lebih luas lagi. Kalau dulu mungkin dijual di expo-expo dan lot-lot promosi yang kita sediakan, pasar-pasar tani yang kita jemput mereka, tapi lepas ini mungkin dia boleh masuk ke pasaraya-pasaraya yang lebih besar lagi. Mungkin mereka juga boleh maju lagi ke depan untuk menjadi tier 3. Tier 3 ni dalam kita adalah mereka yang telah ever ready, bersedia untuk memasarkan produk mereka ke luar negara. Jadi sebab itu saya yakin kerjasama strategik kita dengan pihak JAKIM dalam persijilan halal ini akan menjadi satu titik penting, milestone penting kepada pihak Fama untuk kita mengembangkan lagi peranan kita untuk membantu para petani kita. Dari segi latihan, kami melatih semua aspek yang berkaitan dengan makanan. Pertama, kalau ada usahawan yang nak belajar buat produk, kami latih dia buat produk. Yang keduanya, kami latih dia dari segi menyediakan kualiti sistem seperti halal, GMP kan. Sebab kami dah ada halal, kami ada GMP, ISO, kita boleh bantu, tunjuk ajar dan sebagainya. Yang ketiga juga kita latih mereka jadi usahawan. Usahawan yang berjaya. Maknanya usahawan yang betul-betul usahawan yang kata orang tu daripada aspek produk sampai kos dan sebagainya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama telah mensasarkan nilai pengeluaran tanaman bunga Roselle pada tahun ini meningkat kepada 25 tan metrik berbanding 21 tan metrik pada tahun lalu. Sekian sahaja paparan Agrotech pada minggu ini. Diharapkan segala informasi yang telah kami sediakan dapat memberi manfaat kepada anda. Sebarang pertanyaan dan juga komen bolehlah terus diajukan ke platform media sosial kami yang tertera di kaca TV anda. Semoga kita jumpa lagi di minggu hadapan.